Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi ulasan laporan laksana ke-52 ini. Seperti biasa, saya harap semua di luar sana mematuhi SOP bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Laporan laksana ke-52 akan didahului dengan ulasan tentang isu semasa dan akan menyentuh sebahagian status pelaksanaan prihatin, penjana dan kita prihatin. Status pelaksanaan lain-lain inisiatif penjana boleh didapati di lampiran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama, saya ingin menyentuh sedikit tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan usaha berterusan untuk menyeru semua rakyat supaya segera mendaftar dengan PIK sebagai kunci bagi negara mencapai imuniti kelompok menjelang Disember tahun ini. Pada 2 hari bulan Mei, kerajaan telah membuka pendaftaran bagi rakyat Malaysia yang ingin mendapat vaksinasi awal dengan vaksin AstraZeneca. Sambutan amat menggalakkan di mana sesi pendaftaran untuk 268,800 dos pertama vaksin AstraZeneca selesai dalam masa 3,5 jam sahaja. Dengan peningkatan kesedaran di kalangan rakyat tentang kepentingan vaksinasi awal, kita semakin yakin bahawa objektif pemulihan ekonomi akan menyusul seiring dengan pemulihan kesihatan awam. Saya ingin meyakinkan semua rakyat Malaysia bahawa semua vaksin telah menjalani tapisan ketat oleh bahagian regulatori farmasi negara NPRA sebelum penggunaannya diluluskan di Malaysia. Oleh itu, janganlah kita mudah mempercayai sebarang laporan atau khabar angin yang tidak pasti kesahihannya. Jika kita ada sebarang kemusykilan, rujuklah laman sesawang Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 Kebangsaan di www.vaksincovid.gov.my. Bagaimana pula jika wujud sebarang kesan sampingan selepas pengambilan vaksin COVID-19? Walaupun risiko kesan jangka panjang selepas pengambilan vaksin COVID-19 sangat minimum, kerajaan tidak mengambil mudah sebarang kemungkinan. Kerajaan telah menyediakan dana permulaan sebanyak 10 juta ringgit di bawah kumpulan wang amanah bantuan bencana negara yang diuruskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) bagi tujuan bayaran bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19. Bantuan khas kewangan kesan mudarat vaksin COVID-19 ini adalah langkah proaktif kerajaan untuk menghadapi kemungkinan jika berlaku kesan sampingan daripada penggunaan vaksin. Peruntukan itu membabitkan 2 kategori bantuan, iaitu RM50,000 bagi penerima yang menerima kesan sampingan serius dan RM500,000 jika berlaku hilang upaya kekal atau kematian disebabkan oleh vaksin COVID-19. Oleh itu, jangan ragu-ragu untuk mendaftar dan ingatkan juga semua ahli keluarga, sahabat handai, rakan-rakan sekerja dan jiran-jiran kita untuk mendaftar beramai-ramai. Semalam, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melancarkan program Jaringan Prihatin, suatu inisiatif untuk membantu sekitar 8.4 juta penerima bantuan prihatin rakyat melalui penyediaan subsidi bagi perkhidmatan telekomunikasi atau peranti mudah alih. Program ini melengkapkan inisiatif My Digital yang diumumkan baru-baru ini dengan sasaran membina bakat digital yang tangkas dan kompeten seiring dengan usaha mewujudkan masyarakat digital yang inklusif. Jaringan Prihatin adalah kerjasama antara Kementerian Kewangan dengan 12 penyedia perkhidmatan telekomunikasi utama
iaitu Celcom, Digi, Maxis, M-Calls, Red One, Speak Out, TuneTalk, U-Mobile, Unify Mobile, XOX Mobile, Yes dan juga Udu. Pertama kali diumumkan di bawah Belanjawan 2021 dengan peruntukan 1.5 bilion ringgit, 500 juta ringgit telah ditambah bagi menjadikan nilainya 2 bilion ringgit di bawah pakej bantuan pemerkasa. Di bawah program ini, penerima yang layak dan mempunyai anak di bawah umur 18 tahun akan ditawarkan subsidi. RM300 ini diberikan secara penuh untuk pakej peranti ataupun RM15 sebulan untuk rancangan data bulanan selama 12 bulan. Sementara itu, penerima yang layak dan tidak mempunyai anak akan ditawarkan subsidi RM180 diberikan secara penuh untuk pakej peranti atau RM15 sebulan untuk rancangan data bulanan selama 12 bulan. Penerima yang layak akan turut menikmati faedah tambahan dari syarikat telekomunikasi yang mengambil bahagian dengan nilai keseluruhan RM1.5 bilion. Ini bermakna nilai kepada penerima berjumlah RM3.5 bilion. Jaringan Prihatin menerapkan semangat keterangkuman dan pada masa yang sama merupakan langkah untuk memperkasakan rakyat Malaysia ke arah ekonomi digital dan memastikan tidak ada rakyat yang ketinggalan. Ia adalah satu contoh perkongsian sektor awam swasta yang telah dijalin bersama syarikat telekomunikasi dalam memberi nilai yang bermakna kepada rakyat Malaysia. Dan kami berharap dapat menjalin kerjasama seterusnya pada masa hadapan. Pendaftaran untuk jaringan Prihatin dibuka dari 5 Mei 2021 hingga 31 Julai 2021. Penerima yang layak boleh mendaftar dengan penyedia perkhidmatan pilihan mereka dan menyertai mana-mana pelan yang diiktiraf di bawah program ini. Bagi laporan seterusnya, izinkan saya berkongsi sedikit berita baik berkenaan perkembangan terkini salah satu cabang bantuan kepada rakyat yang terkesan pandemik dan golongan rentan. Salah satu bantuan yang saya maksudkan adalah Bantuan Prihatin Rakyat BPR, di mana pembayaran untuk fasa 1 bagi kesemua penerima yang layak termasuk penerima di kawasan-kawasan terpencil telah pun selesai dibuat dari 24 Februari hingga 1 April. Pembayaran fasa 1 telah melibatkan peruntukan berjumlah 1.93 bilion ringgit dan seramai 8.4 juta penerima telah mendapat manfaat. Untuk fasa pertama itu, pembayaran kepada penerima adalah di antara RM150 hingga RM300. Dengan adanya data yang lebih terperinci serta semakan silang ke atas maklumat antara agensi-agensi pelaksana inisiatif kerajaan, sukacita dimaklumkan bahawa pelancaran fasa kedua telah pun diumumkan 2 hari yang lalu pada hari Selasa 4 hari bulan Mei. Pengumpulan data dan pemeriksaan maklumat berterusan yang dijalankan adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan untuk memastikan bantuan yang diperuntukkan sampai kepada mereka yang disasarkan untuk pembayaran fasa kedua BPR ini. BPR adalah usaha berterusan kerajaan untuk membantu kelangsungan hidup rakyat, antara lainnya golongan rentan dan mudah terjejas serta pekerja atau mereka yang bekerja sendiri dan bergantung kepada upah atau hasil pendapatan harian. Bagi fasa kedua, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM2.75 bilion yang akan memanfaatkan 8.4 juta penerima. Untuk fasa kedua ini, pembayaran kepada penerima adalah di antara RM150 hingga RM600. Ini bermakna jumlah keseluruhan bagi bayaran BPR setakat ini bagi tahun 2021 adalah sebanyak RM4.68 bilion. Seterusnya, di bawah kumpulan wang simpanan pekerja, kita ada skim pengeluaran iLestari KWSP. Setakat 16 April, jumlah pengeluaran kumulatif adalah sebanyak RM19.60 bilion dan melibatkan 5.26 juta penerima. Program kedua di bawah KWSP ialah program iSinar. Mulai 8 Mac, kelayakan permohonan kemudahan iSinar telah ditambah baik
bagi membantu rakyat meneruskan kelangsungan hidup. Setakat 16 April, pengeluaran sebanyak RM55.9 bilion telah diluluskan yang melibatkan seramai 6.29 juta pemohon. Daripada jumlah itu, sebanyak RM40.4 bilion telah pun dikreditkan. Perancangan persaraan adalah penting dan orang ramai disyorkan untuk menggunakan khidmat nasihat persaraan ataupun Retirement Advisory Services yang disediakan oleh pihak KWSP secara percuma untuk tujuan ini. Maklumat mengenai perkhidmatan percuma ini boleh didapati di pautan berikut di www.kwsp.gov.my. Seterusnya, dari segi bantuan bulanan OKU dan kanak-kanak, jika kita mengimbau kembali matlamat pertama visi kesejahteraan rakyat dalam Belanjawan 2021, strategi kedua bagi mencapai matlamat tersebut ialah memelihara kebajikan golongan rentan. Melalui strategi ini, kerajaan telah bersetuju untuk menaikkan kadar bantuan bulanan OKU tidak berupaya bekerja, warga emas, penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar, kadar elawan pekerja OKU serta bantuan kanak-kanak keluarga miskin yang melibatkan peruntukan sebanyak RM2.2 bilion. Peruntukan RM2.2 bilion ini merupakan tambahan sebanyak RM700 juta berbanding Belanjawan 2020 dan memanfaatkan lebih daripada 400,000 penerima. Setakat 22 hari bulan April, sebanyak RM72.8 juta telah disalurkan kepada 81,934 warga OKU tidak berupaya bekerja. Sejumlah RM250.3 juta kepada 167,666 warga daripada kategori warga emas serta penjaga OKU dan pesakit kronik. Sebanyak RM122.5 juta sebagai allowance kepada 91,456 pekerja OKU dan sejumlah RM76.6 juta kepada 63,259 kanak-kanak keluarga miskin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya kongsikan perkembangan tentang pengekalan dan penjanaan pekerjaan. Program subsidi upah 1.0. Seramai 322,177 majikan dan 2.64 juta pekerja telah menerima manfaat PSU di bawah Prihatin dan Bencana. Setakat 23 April, permohonan subsidi upah yang diluluskan telah pun mencapai nilai RM12.875 bilion, iaitu ada sedikit penambahan berbanding minggu lepas. Sementara itu, di bawah Kita Prihatin pula, kita ada program subsidi upah 2.0. Setakat 23 April, sejumlah RM1.168 bilion telah disalurkan kepada 73,567 majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 635,748 pekerja. Ini juga menunjukkan peningkatan berbanding minggu lepas. Program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Setakat 23 April, seramai 143,004 peserta telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program-program yang disediakan. Senarai kursus-kursus yang mendapat permintaan boleh dilihat melalui pautan Kementerian Kewangan. Selain itu, pemohon juga boleh layari laman web agensi-agensi kerajaan seperti yang dimaklumkan di dalam laporan bertulis untuk mendapatkan maklumat mengenai kursus-kursus yang ditawarkan. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, terutamanya golongan belia, anda semua dijemput menyertai kursus-kursus ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya teruskan dengan inisiatif bagi pemerkasaan perniagaan. Bagi Geran Khas Prihatin GKP, ini GKP tambahan di bawah pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia (PERMAI), kerajaan telah sekali lagi membuktikan keprihatinan kepada rakyat, khususnya sektor PKS Mikro, dengan komitmen bagi bantuan kewangan secara one-off sebanyak RM1,000 melalui Geran Khas Prihatin tambahan kepada PKS Mikro di 12 negeri PKP, serta RM500 kepada PKS Mikro di negeri bukan PKP yang berbuat kuasa pada bulan Januari dan Februari 2021. GKP tambahan ini bertujuan meringankan beban kewangan perniagaan, ekoran penularan wabak COVID-19 dan bagi meningkatkan pengeluaran dan perkhidmatan PKS Mikro. Sukacita dimaklumkan
bahawa semua PKS Mikro yang telah diluluskan di bawah GKP 1.0 dan GKP 2.0 telah pun menerima bayaran GKP tambahan melalui 25 Mac yang lepas. Pembayaran telah pun dikreditkan terus ke akaun bank yang didaftarkan dalam sistem GKP. Setakat ini, sebanyak 883 juta ringgit telah dikreditkan kepada 900,000 PKS Mikro. Daripada jumlah itu, 812,000 adalah PKS dari negeri PKP, 54,000 di Sabah dan 34,000 dari negeri bukan PKP. Seterusnya bagi skim pembangunan usahawan masyarakat India. Ini adalah satu inisiatif strategik kerajaan di bawah tekun untuk membantu masyarakat India mempertingkatkan ekonomi menerusi penglibatan dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Bagi masyarakat India yang ingin menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan keusahawanan, serta mereka yang ingin memajukan lagi perniagaan sedia ada, nilai pembiayaan yang disalurkan adalah dari RM1,000 sehingga RM100,000 bagi setiap usahawan mengikut kelayakan. Tempoh bayaran balik pembiayaan adalah sehingga 120 bulan pada kadar 4% setahun. Program ini telah diberi peruntukan sebanyak RM20 juta, di mana RM5 juta adalah daripada belanjawan 2021, manakala penambahan sebanyak RM15 juta adalah daripada pakej permai. Setakat 23 hari bulan April, sebanyak RM9.1 juta telah berjaya disalurkan kepada 386 PKS Mikro. Di bawah aspek pemerkasaan digital pula, kita ada inisiatif Digital Niaga, iaitu program khas untuk membantu pengusaha mikro warga negara Malaysia beralih ke platform dalam talian dengan menawarkan bimbingan, subsidi pembelian dan khidmat sokongan jualan kepada peniaga mikro yang berminat. Program ini dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan kerana ianya selaras dengan matlamat-matlamat untuk komuniti perniagaan seperti yang disasarkan oleh Inisiatif Belanjawan 2021 dan juga program pendigitalan negara seperti My Digital. Sukacita dimaklumkan bahawa program ini telah memenuhi sasarannya dengan penerimaan 1,000 permohonan. Walaupun penyertaan kepada program perintis ini adalah terhad kepada 1,000 permohonan yang pertama, kerajaan akan meningkatkan program ini untuk melibatkan lebih banyak PKS Mikro. Saya ingin mengingatkan ke semua para usahawan di luar sana bahawa kita masih ada lagi dana yang boleh dipohon bagi perniagaan dan PKS mengembangkan perniagaan masing-masing. Ini termasuk sokongan penggunaan teknikal dan digital bagi PKS dan syarikat di peringkat pertengahan, pembiayaan PKS penjana, pembiayaan mikrokredit penjana, dana pinjaman mudah perusahaan kecil sederhana yang dikendalikan oleh Bank Negara, termasuk dana Special Relief Facility, Automation and Digitalization Facility, All Economic Sector Facility dan juga Agro-Food Facility. Sokongan bagi industri pertanian dan makanan bernilai RM400 juta bagi petani, peladang dan nelayan. Di bawah skim ini, RM350 juta merupakan peruntukan di bawah skim pembiayaan mikrokredit Agrobank dan juga pembiayaan sektor pelancongan penjana. Baiklah, sekarang mari kita beralih ke inisiatif-inisiatif lain. Program Sustainability Achieved via Energy Efficiency ataupun SAFE 2.0 merupakan sebuah program yang diperuntukkan sebanyak RM30 juta bagi pemberian 150,000 e-ribat bernilai RM200 kepada mana-mana isi rumah yang membeli alat penyaman udara atau peti sejuk cekap tenaga yang berlabel cekap tenaga 4 atau 5 bintang oleh Suruhanjaya Tenaga pada tahun 2021. Isi rumah boleh memilih daripada 190 model peti sejuk daripada 17 jenama terkemuka atau 147 model penyaman udara daripada 4 jenama terkemuka. E-rebat ini boleh ditebus melalui permohonan dan penebusan di 1,108 kedai berdaftar atau permohonan dan penebusan secara e-dagang. Daripada jumlah itu, 978 adalah dari Semenanjung Malaysia, 78 dari Sarawak dan 52 dari Sabah. Setakat 29 April, sebanyak 46,595 penebusan telah dibuat yang melibatkan jumlah tuntutan sebanyak 9.319 juta ringgit. Objektif utama program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang faedah dan amalan penggunaan kelengkapan cekap tenaga. Untuk maklumat lanjut, sila layari pautan agensi Sustainable Energy Development Authority.
Sebagai penutup, ada satu lagi perkara yang ingin saya ketengahkan. Jika ada beberapa pihak di luar sana yang masih bertanya mengapa kita perlu menggunakan dana KUAN untuk pelaksanaan pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan, saya sudah perjelaskan melalui video ringkas yang boleh ditonton melalui pautan di laman Facebook saya. Seterusnya, sekali lagi saya mengingatkan semua agar terus mengikuti SOP dalam menjalani aktiviti ekonomi dan kehidupan harian. Dalam pada itu, kerajaan tidak akan berhenti memberikan sokongan terhadap kapasiti kesihatan awam dan menjamin kelangsungan perniagaan serta melindungi punca rezeki rakyat melalui bantuan yang akan diteruskan. Kerajaan tetap akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membendung wabak COVID-19 dan memastikan proses pemulihan ekonomi dapat diteruskan. Sehubungan itu, saya ingin menyarankan kepada semua rakyat Malaysia agar mendaftarkan diri masing-masing untuk vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera. Ingatlah bahawa ini amat penting untuk kita memastikan agar ekonomi kita mampu pulih dan kembali berkembang melalui separuh kedua tahun 2021 ini, insya-Allah. Saya akhiri laporan laksana kali ini dengan serangkap pantun. Tumbuh di perdu subur bersemi, tampak memikat bunga kesuma. Vaksin mampu pulihkan ekonomi. Selamat rakyat dilindung bersama. Sekian, jaga diri dan stay safe. Terima kasih.